Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih yang ada di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua. Dan insya-Allah saya memohon maaf malam ni agak lewat pukul 12.43 kita bersiaran pagi ni. Itu pun tak apa, saya tak expect ramai orang pun. Tapi insyaAllah salam bro, si Pitang hadir. Pernah datang Sepitang, Jiran Lawas bah, Abdul Manan, Abdul Rasid. Ya, saya pernah pergi Lawas, saya pernah pergi Sepitang. Bukanlah banyak, ada beberapa kali lah saya pergi Sepitang kan. Okey, malam ni insyaAllah kita berbicara beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan Muhyiddin Yassin kembali didakwa, isu jana wibawa. Dia punya confident dari itu kan. Kan saya dah sebut, Wan Saiful ditawar atau minta 1.7 juta. Pendedahan beliau mengatakan bahawa yalah, dia telah terima telah ditawarkan 1.7 juta. Adakah itu berasas atau bagaimana? Baik. Baik. Kan suara tak clear. Oh, I think so. Okey, ni yang tak nak dengar, yang aku nak dengar. Okey, suara clear. Suara dengar clear. Alright, cantik. So, kemudian pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil atau sebab pembangkang kegugat kestabilan. So, kita tengok. Bersih mohon reformasi 100%. Bagaimana Najib tempat rujukan kelulusan bagi kes 1MDB? Okey. So, kita terus to the point. Malam tadi saya ada masalah gangguan internet. Itu yang menyebabkan saya punya live half. Tetapi point yang saya nak sampaikan tu sebenarnya dah sampai dah tersampai kat situ, iaitu Agong tidak ada kuasa. Agong ada hak untuk menolak dan bukan menurut perlembagaan Agong wajib untuk terima SD dan sebagainya. Okey, itu point dia. Baik, kita baca berita dahulu berkenaan dengan Bersih. Bersih jumpa PM dapat persetujuan berprinsip beberapa reformasi. Gabungan Pilihan Raya Bersih mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri hari ini dalam usaha memperhebatkan usaha mereka bagi menuntut pembaharuan. Dalam perjumpaan itu, Bersih berkata bahawa Perdana Menteri pada prinsipnya bersetuju dengan beberapa daripada 10 pembaharuan yang dibentangkan semasa mesyuarat mereka. Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau secara prinsip bersetuju dengan beberapa perkara, namun ada beberapa reformasi beliau rasakan perlu ada perbincangan lanjut, kata kumpulan itu. Dalam kenyataan berasingan, Anwar berkata beberapa pembaharuan yang cadangkan Bersih kepada kerajaan sudah pun diberi pertimbangkan. Bagaimanapun Perdana Menteri tidak menjelaskannya secara terperinci. Kerajaan perpaduan terbuka kepada sebarang rekomendasi atau saranan pihak Bersih, khususnya dalam penambahbaikan proses pilihan raya dan reformasi institut. Beberapa saranan Bersih menjadi perhatian saya dan antaranya telah cadangan dalam memorandum tersebut telah pun berada dalam pertimbangan dan tindakan kerajaan perpaduan. Kalau kita tengok, ini gambar dia pertemuan tersebut. 10 pembaharuannya itu adalah reformasi lantikan ahli-ahli dan pengurusi Suruhanjaya SPR. Okey, yang ni sebenarnya dalam pertimbangan. Menklasifikasikan laporan perbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya. Yang ni saya tak pasti. Reformasi Akta Kesalahan Pilihan Raya. Reformasi pendanaan politik, yang ini dalam proses. Reformasi persempadan semula kawasan pilihan raya pun dalam proses. Pemisahan bidang kuasa peguam negara dan pendakwa raya, yang ini saya tak pasti. Moratorium kepada pemberian DNAA oleh peguam negara dalam kes rasuah, yang ini pun saya tak pasti. Memperkasa Institusi Parlimen Malaysia melalui rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen dan meminda peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Yang ini saya tak pasti dekat secara detailnya apa yang mereka mohon. Mengubah Akta Penggal Tetap Parlimen, yang ini pun demi kelangsungan politik, ini pun dalam pemerhatian, dan pengubahan Akta Peruntukan Kawasan. Ini saya tak pasti ada dalam perbincangan itu tidak. Kita dihubungi pengurusi Bersih Muhammad Faizal berkata antara perkara yang disetujui Perdana Menteri adalah mengenai pembaharuan terhadap kesalahan pilihan raya, termasuk mengaudit laporan keuangan calon sebelum hari penamaan. Pembaharuan lain disetujui termasuk mengasingkan peranan pendakwa raya dan peguam negara. Okey, yang ini disetujui lah melalui Akta Perkhidmatan Parlimen. Sementara itu, jawatankuasa pemandu Bersih dalam satu hantaran di media sosial memaklumkan pertemuan lebih sejam itu berjaya menyerahkan memorandum setebal 40 muka kepada Perdana Menteri. Ini termasuk 10 lampiran kertas-kertas kajian terperinci berkenaan cadangan-cadangan hasil libat urus dan kajian untuk memperkukuhkan peralihan demokrasi. Menurut Bersih, pentadbiran semasa mempunyai peluang keemasan untuk melaksanakan
Reformasi Institute. Okey. Sudah tiba masanya kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Anwar bersama dukungan anggota kabinet dan ahli parlimen untuk merintis sebuah legasi besar dengan melunaskan agenda reformasi struktural melibatkan reformasi pilihan raya. Semalam bersama mengadakan himpunan menuntut 100% pilihan raya. Kalau tengok gambar ini, pengampunan Najib 2 darjat, dia kata jail 6 tahun, discount, fine 160 juta, discount, rule of law destroyed, priceless. Dia tulis kat sini lah. Tapi tak tahu bersih faham ke tidak bahawa yang itu adalah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau dia nak persoalkan sekalipun, dia kena persoalkan di Pertuan Agong lah. Itu sajalah. Kan selain daripada itu, kita tak boleh nak kata lebih-lebih sangat lah. Kan? Itu pun sudah dinyatakan. Dan bagi saya, bila kita berkata menuntut reformasi ni, saya bukan kata tak setuju. Sebab itu dalam Facebook saya kata, bila polis kata tak cukup notis lah apalah, saya kata bagi je lah. Bagi je. Kan? Bukan dia orang nak membawa kemudaratan pun. Kan? Dia kata nak hantar memorandum, hantarlah. Tak ada masalah. Bagi saya, kata Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa kalau sekiranya ada cadangan yang baik nak dilaksanakan ataupun nak dicadangkan, beliau boleh terima, beliau boleh dengar. Dan ada perkara yang memang kita tak boleh nak laksanakan, dia kata Perdana Menteri dalam pertimbangan dan sebagainya. Benda-benda macam. Tapi saya quite surprise bila Bersih sendiri tak menuntut supaya SOSMA dimansuhkan. That one tak ada dalam 10 perkara itu. Okay, so kita tengok sendirilah. Mungkin dia tak berminat ke, atau tak tahu ke, ataupun bukan dalam bidang mereka ke, saya tak pastilah. Tapi SOSMA itu bukan 10 perkara yang mereka, SOSMA dan juga Akta Hasutan bukan dalam 10 perkara yang mereka minta untuk dihapuskan. Well, terpulang kepada mereka. Baik. Habis. Kes Najib pula. Kita bawa kes Najib. Kes Najib ni tuan-tuan, baik. Semua perlu dirujuk dan diluluskan Najib, kata Peguam Negara. Bekas Peguam Negara 1MDB, Kata bekas Peguam 1MDB. Bekas Peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa kelulusan Datuk Seri Najib Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB kerana beliau memegang 3 jawatan penting dalam syarikat itu. Jasmine Lu Aiswan berkata, ia adalah satu amalan malas masa beliau menyertai syarikat itu, kesemua perkara perlu dikemukakan kepada Najib yang memegang jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan pengurusi lembaga penasihat ataupun chair board of advisory bagi 1MDB sebelum mendapat projek boleh diambil oleh 1MDB. Ia merupakan amalan dalam 1MDB untuk setiap perkara dirujuk kepada Najib dahulu. Sebenarnya ia merupakan keputusan seorang individu yang membuat semua keputusan, kata Lu. Bagaimanapun, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata terdapat perbezaan antara ketiga-tiga peranan anak guamnya, dan Lu sebagai peguam seharusnya tahu bahawa Najib selaku CBOA tidak boleh membuat keputusan, atau Chairman of Board of Advisory tidak boleh membuat keputusan tanpa merujuk terlebih dahulu kepada lembaga pengarah 1MDB. Sebaliknya, anda dengan sengaja tidak mengendahkannya sebagai sebahagian daripada konspirasi untuk memperdayakan 1MDB, kata Muhammad Syafiee. Lu tidak bersetuju dengan cadangan Muhammad Syafiee dan mengasaskan Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta CBOA merupakan individu yang sama, dan satu kelulusan daripada beliau merupakan kelulusan daripada ketiga-tiga peranan yang dimainkan pada ketika itu. Ketika menyertai 1MDB, ia sudah menjadi amalan dan kami bergantung kepada penasihat kesetiausahawan syarikat profesional. Jika mereka mempunyai pandangan berbeza, mereka akan melakukan seperti itu, katanya. Mengenai soalan lanjut daripada peguam, Lu tidak bersetuju dengan testimoni oleh pengurus bank Lesnar ketika pembicaraan kes 1MDB Roger Ng di Mahkamah New York mengenai bagaimana beliau merupakan komponen utama yang menghubungkan ahli perniagaan dalam buruan Low kepada syarikat itu. Dia kata Su ni orang tengah lah. So dia kata demikian. Baik, kita dengar perbincangan mereka. Muhammad Syafiee kata, adakah anda sedar anda dilatih pada asasnya untuk membuat dokumen yang tidak sah di sisi undang-undang untuk menjadi sah? Low kata saya tidak sedar. Muhammad Syafiee kemudian membaca petikan daripada testimoni Lesnar di Mahkamah New York dan menyatakan Lu tidak gembira dengan jumlah wang yang akan diterima daripada 1MDB kerana ia tidak mencukupi, dan Lu berkata beliau tidak bersetuju terhadap sebarang kenyataan itu. Najib menghadapi pertuduhan dalam kes 1MDB. So, menurut Lu di dalam kes ini, Lu adalah peguam yang terlibat dalam pembentukan dokumen di dalam kes 1MDB. Di dalam 1MDB, di dalam 1MDB
Lu ni adalah apa orang kata peguam bagi 1MDB, dan tugas beliau adalah menyediakan dokumentasi berkenaan dengan apa-apa berkaitan dengan projek, dengan apa orang kata MOA ke agreement ke memorandum of understanding sewaktu dengannya lah di dalam 1MDB. Now, dia mengatakan bahawa dan kepentingan Lu ni adalah untuk melihat adakah sebenarnya, sebab dalam Lesnar punya kenyataan dia mengatakan bahawa sebenarnya Lu ni memain peranan memperdayakan Najib, memperdayakan Najib, menipu Najib. Okay? Dalam kes 1MDB, iaitu Lu ni lah yang sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menipu Najib. Dan sebelum ini Lu ni adalah apa orang kata antara orang yang tak boleh nak dijumpai. Kan, tak boleh nak dijumpai. Okey, kenapa? Sebab beliau telah melarikan diri. So dia yang tak boleh jumpa Lu, kemudian Jolo dan juga Lu ni tak boleh nak dijumpai sebab mereka melarikan diri. So sekarang ini Lu telah kembali, dan satu lagi Roger Ng telah kembali untuk memberi keterangan. Lu juga telah kembali untuk memberi keterangan. Dan kedua-dua mereka mengatakan secara konsisten bahawa 1MDB ini sebenarnya disedari, diketahui dan juga di bawah kawal selia Najib. Nah, kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Sebab kalau sekiranya benar Najib itu tidak diperdayakan, tidak ditipu berkenaan 1MDB, dan beliau mempunyai kuasa dan mempunyai setakat satu kuasa, tetapi juga pengaruh, influence. Kuasa satu tapi influence terhadap sebarang keputusan 1MDB, bermakna sebarang wang atau dana yang masuk ke dalam akaun beliau, maka dana itu adalah dana rasuah dan juga dana apa orang kata amla, di bawah amla, kesalahan di bawah amla. Dan beliau boleh didapati bersalah di bawah kes ini, sebagaimana beliau didapati bersalah di bawah kes SRC. Nah, ada orang tak puas hati bukan kes inilah, sebelum ini, apabila orang mempersoalkan tentang KWAP. Saya kata antara perkara sekarang ni SRC saman Najib berkenaan dengan 4 bilion yang dikatakan ditipu daripada wang KWAP, kumpulan wang amanah pencen. Okay. Ada orang tak puas hati lah kenapa kait dengan Najib dan sebagainya. Sekarang ni hakikat, itu adalah hakikat. Saya hanya komen, saya hanya paste berdasarkan apa yang ada di dalam kenyataan akhbar dan juga kenyataan mahkamah. Sebaliknya saya kena tegur, tapi tak apalah. Valid. Saya tak kata valid lah, tapi tak apalah, hak dia untuk menegur saya. Cuma saya nak cerita macam ni. Baiklah, tentang KWAP, ada orang hantar artikel dengan saya, dia kata, kenapa nak tukar KWAP tu kepada KWSP, dia kata. Sedangkan KWAP pun duit pencen diletakkan dari KWAP dan duit itu digunakan untuk membayar pencen sepanjang tempoh tersebut. Jawapan mudahnya kita kata, satu, duit KWAP pun kena sakau. Dalam kes SRC saja, Najib dikatakan disaman, kes SRC ni berkenaan dengan duit KWAP tau, antara lain. 4 bilion berkaitan dengan duit KWAP. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kes KWAP, dalam pencen tu sendiri, kalau kita nak tahu, tuan-tuan, ini saya dapat maklumat direct. Pada tahun 2024 ini, kerajaan menanggung untuk pencen sahaja lebih kurang 30 bilion. 30 bilion. 10%, kurang daripada 10% daripada bajet negara kita berjumlah 300 bilion. Okay? So, 30 bilion. Now, jangkaan, sebab pada tahun 2040 nanti, kerajaan akan menanggung lebih kurang, lebih 100 bilion daripada jumlah pencen saja. And that is one of the reasons kenapa kerajaan sekarang ini, bukan sekarang ini, sebenarnya benda ini dah dilihat even pada zaman Najib dahulu lagi, untuk kita nak tukar pencen kepada KWSP. 100 bilion itu 1/3 lebih. Itu 1/3 itu bajet negara. Now, kenapa jadi macam tu tiba-tiba naik, dan duit KWAP yang dilaborkan itu tak cukup nak bagi pulangan untuk nak cover pencen itu. One of the main reasons is actually, salah satu reason dia, dulu masa kita buat pencen awal-awal tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an dahulu, 80-an even, jangka hayat rakyat negara kita tak panjang. Pada masa itu, kalau saya ingat saya, masa saya kecil, jangka hayat rakyat negara kita 60 lebih on average, 60 plus, 60, 65. Lelaki 60, 61, perempuan 65, 66, 65, 66.
Sekarang ini jangka hayat lelaki di dalam negara kita adalah 73 tahun average, dan jangka hayat wanita adalah 78 tahun average. Pada tahun 2040 jangka hayat kita akan meningkat ke 80 tahun. Bermakna kalau dia pencen pada umur 55, dia ada 25 tahun untuk hidup sehingga 80. Dia serve 20-30 tahun, dia kerajaan tambah lagi bayaran gaji dia sehingga 20 kali 5 ke 30 tahun. Ada yang kata kat saya pencen 60%. Saya dah check. Pencen tak 60%, tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin ada tempat yang 60%. Ayah saya pegawai kerajaan, pencen juga. Pencen, tapi dia pencen pangkat rendah lah. Pencen dia pun tak sampai 1,000 kot ke 1,000 macam tu. RM1,000 je pencen dia. Tak banyak, tak besar lah. Kan? Tapi poinnya adalah akhirnya kena tanggung lah. Kerajaan kena tanggung jumlah tersebut. Dan saya dah sebut saya ada semalam saya jumpa ada seorang kawan saya lah. Saya borak dengan dia. Saya kata kat dia, tapi dia gaji besar lah. Saya kata, kira-kira saya calculate by the time dia pencen, dia ada lebih kurang 2 juta ringgit dalam akaun dia. So saya tanya dia, you nak keluar duit ni habis ke? You nak keluar bulan-bulan? Keluar bulan-bulan macam mana? Dia kata dia tak tahu pun. Okay, keluar bulan-bulan ni dia keluar di dividen. Dividen you keluar setahun. You keluar dividen setahun. So daripada dividen setahun itu, you boleh belanja bulan-bulan sebenarnya. Oh ya ke? Boleh. Dan juga saya pun dapat tahu juga di dalam di dalam KWSP ada package pencen sebenarnya, di mana KWSP bayar kita bulan-bulan. Saya pun baru tahu juga sebenarnya. Tuan-tuan boleh pergi ke KWSP terdekat dan tanya tentang perkara ini. Bagi yang ada KWSP je lah. Yang tu selepas anda mencapai usia 55 ke 55 tahun ke atas lah. Kita boleh tetapkan sampai umur kita berapa, 80 ke, kita terima duit tersebut, duit pencen tu. Dan kita tak kacau prinsipal. Maksudnya katakanlah simpanan tuan-tuan 2 juta, 800,000, 500,000, 200,000, dia tak kacau. Sampai kita tempoh setelah 80 tahun, baru kita akan keluarkan contohnya. So, perkara itu ada. Dan tuan-tuan boleh gunakan. Dan saya kata, kalau sekiranya, kenapa dia kata tak perlu keluar? Yalah, katakanlah you pencen umur 60. 60, mungkin 60 sihat lagi. Umur usia kita panjang kan. InsyaAllah lah kan. Kalau ajal tak sampai awal. Tapi kita tak tahu umur kita 80 bagaimana. So bayangkan, katalah you ada 2 juta. By the time you 80, tiba-tiba you sakit. Sakit memerlukan rawatan. Insurans tak cover tau. You umur 80, insurans dah tak cover. Premium pun mungkin dah tinggi. So at that time, at least you have that money untuk make yourself comfortable lah. Katakan mungkin nak hidup ni takkan hidup selama-lamanya. Make yourself comfortable atau make the right arrangement. Kan, make the right arrangement. So, something is there lah untuk kita difikirkan. Dan kita ni tuan-tuan, kita ni tak berapa, kita orang Melayu kita lah, bab macam ni memang kita out. Itu saya buat medical check up tau. Ni nak cerita jugalah. Saya buat medical check up sajalah. Kenapa buat medical check up? Saya sebab yalah, kita dah 40 lebih ni, kita kena buat medical check up. Atas 40 ni kalau boleh tiap-tiap tiap-tiap tahun kita buat. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh pun 2 tahun 3 tahun sekali kita kena buat. Majoriti saya tengok kat dalam tempat medical check up tu, majoriti adalah Cina. Majoriti Cina adalah few, beberapa orang Melayu, beberapa orang India. Tapi majoriti Cina. Daripada segi kesihatan, daripada segi keuangan, Cina ni lebih aware daripada kita sebenarnya. Daripada orang Melayu kita ni. So, yalah, mungkin kita ni kata, alah tak apalah kan, dah ajal nak buat macam mana. Ya, tapi Tuhan suruh kita berusaha kan? Tuhan suruh kita berusaha. So, tuan-tuan, berusaha lah insyaAllah. Okay. Habis kat situ, bebel panjang pula aku kan. Ni saya tertarik nak bawa cerita ni kan, berkenaan dengan adun PAS ni. Okay. Right. Pelabur tak yakin. Pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil pada pembangkang, kata MP PAS. Seorang wakil rakyat PAS hari ini mendakwa ramai pelabur asing tidak yakin melabur di Malaysia setelah melihat layanan tidak adil terhadap pembangkang. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih berkata dia mengetahui perkara ini kerana punya ramai rakan di luar negara dan telah menghabiskan kira-kira 10 tahun belajar di luar negara. Wow. Timbalan Speaker sebelum ini menasihatkan ahli parlimen supaya menggunakan masa perbahasan kita untuk menumpuk isu berkaitan kawasan pilihan raya
dan sebagainya. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan, apa tindakan yang ambil kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita, dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut, saya juga punya rakan-rakan yang ramai di luar negara. Saya duduk belajar 10 tahun di negara luar katanya. Zawawi yang merupakan ahli Parlimen PAS berkata ketika membahaskan titah di Pertuan Agong, tambahnya dia menyeru kerajaan supaya menyahut seruan baginda memacu ekonomi dengan kerjasama. Ini termasuk mengambil iktibar terhadap gasaan ahli Parlimen pembangkang untuk diberi peruntukan adil. Bagaimanapun Nick Zawawi menegaskan PAS sudah terbiasa dengan cabaran keuangan dan boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita mesti fokus sungguh-sungguh dan berlapang danda, insya-Allah. Baik. Saya nak komen sikit tentang perkara ini ya. Yang pertama sekali, baru-baru ini PM melaporkan bahawa daripada segi pelaburan kita telah mencatatkan apa orang kata realize ataupun approve investment lebih 300 bilion dan merupakan tertinggi dalam sejarah. Jadi saya tak tahu yang Nick Zawawi ni bercakap dengan pelabur yang mana. Dia kata dia duduk dekat luar negara 10 tahun. Saya pun duduk luar negara 10 tahun juga. Tapi negara mana yang dia duduk ni? Kan? Dan saya kenal beberapa pelabur yang sudah pun melabur di Malaysia. Dulu dia orang ada pelaburan. Dia ada company dekat Indonesia dan juga Singapura. Sekarang ini mereka beralih ke Malaysia kerana antara sebabnya dia kata kerajaan dah bertukar, dan juga daripada segi apa orang kata, nak mudahnya buat bisnes, it is better doing in Malaysia rather than Singapore dan Indonesia. Dia kata masalah Singapore ni bukan regulation, cost terlalu tinggi. Masalah Indonesia, susah nak buat bisnes, corruption. Dekat Malaysia dia kata better. Dan ini adalah really orang luar negara yang melabur dalam negara kita untuk projek puluhan juta. Dan dia dapat projek ni bukan daripada dalam negara Malaysia saja. Dia dapat projek daripada overseas sekali. Kan? Dan berjumpa dengan saya dalam I think few weeks ago dia jumpa dengan saya. Tapi nak cerita juga bahawa tentang perkara ini. Kenapa pelabur sebenarnya? Kalau betul pelabur ini memadaikan diri, dia bukan sebab tak peruntukan tidak adil. Dia kata kita dah bagi tahu tentang tempat kita, tak ada pun pembangunan. Tak ada tuan-tuan. Perdana Menteri dah announce peruntukan paling tinggi pembangunan adalah negeri Kelantan. So dekat mana dia kata, dia claim bahawa sebenarnya pembangunan tidak adil. Pembangunan tertinggi, peruntukan, bukan pembangunan, peruntukan pembangunan lah kira, peruntukan pembangunan tertinggi adalah negeri Kelantan. Bilion, bukan million, billion of ringgit di negeri Kelantan. So dekat mana dikatakan pembangunan itu tidak adil? Sebenarnya yang kata tak adil sebab dia tidak dapat peruntukan peribadi. Dia ada peruntukan ahli parlimen yang tu tak dapat. 1 juta lebih ke something like that. Even zaman Mahathir dulu pun dia tak dapat. Masa zaman Mahathir jadi pembangkang. Even pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. Mahathir jadi pembangkang, Mahathir jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. PH masa tu tak dapat peruntukan. Hanya pada zaman Ismail Sabri, kita sign MOU tu je yang dapat peruntukan. Itu pun tak habis guna pun. Sebab pilihan raya dah berlaku. Pada zaman PAS jadi kerajaan pun kita tak dapat peruntukan. So apa benda yang dia merepek ni sebenarnya? Tetapi macam saya katalah, sebenarnya yang menjadi isu terbesar kepada yang berlaku dalam negara kita bukan sebab itu. Sebab tebuk atap. Isu tebuk atap ni lah yang menyebabkan pelabur lari dan tidak berkeyakinan dengan kita. Itu je. Dan selagi tebuk atap ini tidak berjaya diselesaikan, selagi itulah pelabur akan kurang keyakinan terhadap politik ekonomi, kestabilan politik negara kita. Sebab itulah kenapa Perdana Menteri, kalau kita yang di Pertuan Agong dengan jelas menyentuh bahawa keperluan negara untuk baginda tak nak melayan lagi dah. Cerita-cerita tentang nak tukar kerajaan. Kenapa baginda nak sebut perkara tu? Kenapa baginda sebut tentang kestabilan politik ni? Sebab baginda sebagai orang yang faham tentang bisnes, faham tentang pelaburan. Dengan kenyataan itu sebenarnya memberi keyakinan yang lebih kuat kepada pelabur. Baginda tak kata, oh sekarang ini kerajaan tolong bagi peruntukan yang lebih adil kepada pembangkang. Tak ada. Tak ada benda tu. Sebab baginda tahu peruntukan itu dah adil lah pada pembangkang. Isunya apa? Isunya pada kerajaan, pada tebuk atap itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ. Alright.
cerita menarik cerita yang saya nak bawa ni, cerita Wan Saiful Wan Jan, berkenaan dengan di dalam parlimen tu beliau mengatakan ada dua perkara lah. Beliau katakan bahawa dia kata Perdana Menteri kita korup. Perdana Menteri korup. Bagaimana orang yang korup boleh jumpa dengan Agong tiap-tiap minggu? So speaker suruh tarik balik lah kenyataan tersebut. Okey, dia tarik balik. Kemudian dia menyatakan bahawa dia telah ditawarkan 1.7 juta. 1.7 juta, iaitu peruntukan tu lah, untuk beliau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia kata, kita baca dulu. PRM, mesej tak sampai sejam lepas saya dakwa ditawar 1.7 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful berkata dia akan memberi kerjasama kepada SPRM berhubung dakwaan. Dia ditawarkan habuan serta peruntukan 1.7 juta untuk menukar sokongan kepada Perdana Menteri. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM setelah membangkitkan dakwaan itu di Dewan Rakyat tengah hari tadi. Tak sampai 1 jam setelah saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM. Saya minta saya hubungi mereka. Saya akan patuh. Cuma saya nak tanya, apa tindakan yang akan diambil untuk menghentikan penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada Ahli Parlimen Bersatu, dakwanya. Terdahulu ketika sesi perbahasan yang di-Pertuan Agong, Wan Saiful mendakwa dia telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza untuk memujuknya untuk menyokong Anwar. Selain tawaran peruntukan, dia mendakwa turut ditawar peruntukan untuk projek mesra rakyat, selain ditawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu mengundang kekecewaan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Kalau anak jantan, buat laporan SPRM, kata RSN Raya. Bagaimana Wan Saiful kata dia tidak pelik jika dakwaan itu dinafikan oleh pihak kerajaan. Tak apalah, kita faham mereka terpaksa spin, katanya. Setakat ini sudah ada 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar. Pembangkang mendakwa peralihan sokongan itu dibuat menerusi ancaman dan tawaran habuan kepada mereka. Sebelum ini, ahli Parlimen Bukit Gantang telah mengistirahkan sokongan kepada Perdana Menteri. Baik. Now, kita dengar kat sini. Dia kata ada 4 pertemuan yang berlaku sebelum ini. Dewan Panas Wan Saiful dakwa ditawar 1.7 juta. Ketika membahaskan, dia kata bahawa betul lah, sama 1.7 juta kepada beliau, dia kata. 1.7 juta ditawarkan kepada beliau. Baik. Cerita yang saya dengar, tuan-tuan. Cerita yang saya dengar lah. Ini cerita saya dengar. Kata Saiful juga macam Saiful juga. Saiful pun cakap dengar kat dalam parlimen. So, saya pun boleh cakap dengar lah. Cerita yang saya dengar sebenarnya, ada bahawa pihak dikatakan berjumpa dengan seseorang. Dia tak kata Saiful. Sebab dia tak cakap dengan saya Saiful. Dia kata seseorang. Dan seseorang itu sangat penting di dalam Bersatu. Seorang yang sangat berjawatan tinggi di dalam Bersatu. Okay. Dan saya dapat berita ni. Orang tu cerita kat saya bahawa dia ada orang akan berjumpa seseorang penting dalam Bersatu dan menunggu untuk orang itu mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okay, baguslah saya kata. So apa masalah dia? Dia kata isunya orang itu minta 2 juta. Orang itu minta 2 juta. Saya kata orang itu minta 2 juta. So ada orang nak bagi ke 2 juta tu? Saya tak pasti, dia kata. Tapi sekarang ini memang dalam usaha lah. Orang tu yang masa tu dah ada 6 orang yang melompat. Dia kata orang tu minta 2 juta. Orang tu siapa? Pemimpin Bersatu tu lah. Dia minta 2 juta ringgit untuk dia nak sokong Perdana Menteri. Okey, habis cerita tu. Lepas cerita tu berlalu, saya tanya lagi, saya message lagi kawan saya tu. So, cerita 2 juta tu dah berlaku belum? Sebab tak nampak pun ada orang melompat dah lepas 6 orang ni. Dia kata tak berlaku. Kenapa? Sebab 2 juta yang dia minta tu tak ada siapa nak bagi. Rupanya, ni dalam, saya tak kata orang tu Saiful lah. Wan Saiful Wan Jan. Saya tak kata orang tu Wan Saiful Wan Jan. Tapi dia kata pimpinan tertinggi. Yang kalau dia melompat memang dia yang 4-6 orang tu setakat ahli parlimen biasa je. Yang ni memang pimpinan tertinggi. So dia kata sebab dia tak nak dedahkan pada saya siapa orang tu. So dia kata 2 juta. Oh, okey, 2 juta. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Kenapa? Sebab yang dia minta 2 juta tu kan, duit 2 juta tu orang tak sampai, maksudnya tak diberikan. Orang tak, yalah,
kononnya orang yang nak bayar itu, orang tu tak bawa. Tak berlaku pun transaksi 2 juta tu. Menyebabkan dia sendiri tak, apa orang kata, tak berlaku lompat parti, tak berlaku sokongan lah kita kata. Okay, dan saya pun habis macam tu. Yalah cerita dia, saya macam okey lah, dah habis cerita. Tiba-tiba keluar cerita ini mengatakan berlaku 4 kali pertemuan, tawaran 1.7 juta. And then kita fikirlah, to put 2 by 2 together. Ni saya fikir, adakah tawaran 1.7 juta itu berkaitan dengan 2 juta yang saya sebut, yang saya dengar itu berkaitan dengan Wan Saiful Wanjan? Itu timbul satu persoalan. Dan dia mengatakan bahawa berlaku 4 pertemuan. 4, bukan sekali, 4 pertemuan. Jadi kalau berlaku 4 pertemuan, soalan saya, kenapa sampai ke 4 pertemuan tidak ada laporan SPRM atau laporan polis dilakukan? Takkan berlaku 4 kali, dia tak kenal 4 orang tersebut. Dan kalaupun dia seorang yang berprinsip, dia takkan terima tawaran duit dan sebagainya, mestilah dia sudah memasang perangkap. Wan Saiful ni bukan orang bodoh, tuan-tuan. Belajar kat UK. Kan? Belajar kat UK. Pelajar pintar. Mesti dia sudah memasang perangkap. Kamera ke, ada dia punya rakaman suara ke. Kalau dia berprinsip, kenapa sampai 4 kali membenarkan pertemuan tersebut? Kalau dia berprinsip, sekali-sekali habislah. Dah lah. Kenapa sampai 4 kali? Kenapa seolah-olah, sebenarnya seolah-olah, saya tak menuduh, tapi seolah-olah dia sengajakan bahawa pertemuan itu diadakan. Sengajakan. Dan tiba-tiba bawa parlimen, kata saya telah ditawarkan jutaan ringgit. Saya ditawarkan, kes saya dibuang. Saya ditawarkan itu, ditawarkan ini. Betul, convenient. Dan soalan kita mudah je lah. Kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan kepada SPRM? Itu soalan yang simple. Oh, tak percaya kepada SPRM. Kalau tak percaya kepada SPRM, kenapa sebut kat dalam parlimen pertemuan tersebut? Kenapa tuduh Perdana Menteri korup? Even katakanlah ada berlaku pun, kenapa tiba-tiba dia membuat konklusi bahawa orang itu adalah orang Perdana Menteri? Kenapa? Tuan-tuan, kenapa dengan 150 lebih 160 kerusi yang Anwar ada, dia perlu satu lagi kerusi daripada Tasik Gelugor? Kenapa? Dia berbeza zaman Muhyiddin Yassin dahulu, berbeza zaman Ismail Sabri. Pada masa itu memang kerusi tinggal 1-2 je beza. Yang ini dah ada 160 kerusi, nak pergi tawar, dia buat apa? Dia nak sokong, dia sokong. Tak nak sokong, tak apa. Tu timbul persoalan, kan? Ke ini cerita angin yang dia saja-saja nak cipta? Dan kalau benar itu berlaku, kenapa disebut dalam Dewan? Tuan-tuan, untuk makluman, siapa yang sebut dalam Dewan, yang menyebut dalam Dewan tu, dalam Dewan kita tak boleh saman dia. Bagi saya, kalau benar itu berlaku, dia kata Perdana Menteri korup, apa kata ulang di luar Dewan? Buat kenyataan di luar Dewan, mengatakan bahawa Perdana Menteri ini korup, offer saya 1.7 juta untuk lompat parti. Atau untuk menyatakan sokongan. Sebut dekat luar Dewan. Kita tengok. Kan? Kita tengok. Alright. Habis kat situ. Ni menarik, tuan-tuan. Nilai ringgit jatuh, PM patut pecat Menteri Keuangan. Sindir Hamzah. Perdana Menteri sepatutnya memecat Menteri Keuangan setelah nilai ringgit jatuh, menurut Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dalam kritikan lantangnya terhadap Anwar Ibrahim. Hamzah berkata ketika menjadi pembangkang, Anwar lantang mengkritik Menteri Keuangan sebelum ini ketika nilai ringgit jatuh. Justru dia berkata Anwar juga perlu mengguna pakai piawaian yang sama terhadap dirinya. Kalau 4 Oktober ketika menjadi Ketua Pembangkang boleh marah Menteri Keuangan sebab ringgit jatuh, sekarang Tambun adalah Perdana Menteri, patut juga Menteri marah Menteri Keuangan sekarang. Anwar patut pecat Menteri Keuangan sekarang, katanya. Okey. Saya bahaskan benda ni. Pada 4 hari bulan Oktober 2022. Okey. Sewaktu kejatuhan ringgit, tuan-tuan. Fundamental yang menyebabkan kejatuhan ringgit itu berlaku, antaranya adalah
unemployment rate kita yang tinggi, harga barang, inflasi rate terlalu tinggi, OPR kita walaupun terendah pada masa itu tidak membantu, dinaikkan sesuka hati. Kemudian ditambah dengan kelemahan harga kewangan, harga ringgit dan juga bursa saham yang merudum pada waktu itu. Kesemua ini menjadi faktor sehingga Anwar tegur. Kerana kita tidak ada plan pun untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang lain itu tidak berlaku. Now, kita cerita Menteri Keuangan sekarang. Menteri Keuangan sekarang telah berjaya menurunkan kadar inflasi sehingga 1.5%. Menurunkan kadar unemployment daripada 5, 6, 7% kepada sekarang bawah 4%, 3% saja. OPR dikekalkan kepada 3%. Walaupun keuangan kita merudum kerana masalah ekonomi yang melanda China dan juga inflasi interest rate yang tinggi di kalangan US, kita telah berjaya mengekang perkara-perkara yang lain. Hari itu Hamzah Zainuddin bercerita, beras naik, bawang naik disebut, tapi dia tak sebut minyak masak naik. Sebab pada zaman dia 5 kilo RM50 tuan-tuan. Sekarang ni RM30 tak sampai. Dia tak sebut pada zaman dia memerintah bahawa telur tak ada, ayam tak ada. Tak payah cerita beras lah. Telur tak ada, ayam tak ada. Pada zaman dia memerintah. Dia komen pada zaman kita, tetapi kita telah berjaya secara fundamentalnya memastikan indikator-indikator ekonomi itu berkesan dan berkembang. Dengan pengesahan kadar pelaburan tertinggi dalam negara, saya percaya 70 ke 80% pelaburan yang sudah disahkan itu akan berjaya dilaksanakan dalam beberapa tahun ini. Yang itu PN gagal. Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Kita keuangan sekarang ini saja, tinggal keuangan saja, mata wang kita. Tapi saya percaya by the end of this year dia boleh mengukuh. So pada waktu itu yang duduk kutuk kita, tak apa, sabar. Sama juga yang duduk kutuk kita, ingat tak dulu masa pasaran saham turun, sekarang mengukuh naik 1,500 mata. Ingat pada waktu itu, saya ingat lagi pada zaman kegawatan ekonomi 800 mata, 800. Sekarang ni naik 1,500. Ya, kita pernah naik 1,600. It's getting there, insyaAllah. Dan hari itu semalam, Gubernur Bank Negara pun dah mengumumkan supaya GLC, JLIC supaya cash out kan mana-mana wang yang mereka pegang dalam bentuk USD. Sebab sekarang ini Malaysia tidak ada regulation pegang duit dalam USD. Syarikat-syarikat korporasi yang besar-besar ni, kalau mereka pegang duit USD, tak ada kewajipan untuk mereka nak convert balik kepada RM, tak ada. Sebab kita dah liberalizekan perkara itu. So dengan harapan sekarang ini JLC kena dengar lah. So balik kepada cerita kita tadi, sebenarnya Menteri Keuangan kita ni telah melakukan 10 perkara. Kalau 10 tu, satu tu lah mata wang tu je yang masih belum mengukuh. The rest tu, he has done an excellent job. Sebab itu, bila mereka kutuk, macam Anwar Musa, ejek Rafizi, saya tak koyak bila Anwar Musa ejek MP Pondan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas tindakan ahli parlimen. PN keluar sidang Dewan semalam. Rafizi berkata dia sendiri cuba menjaga tata susila, Manaf tidak pernah menggunakan peraturan mesyuarat apabila ahli parlimen ketereh Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukannya Pandan. Saya miss acara wajib PN di parlimen walk out. Walaupun baru semalam titah yang di-Pertuan Agong pasal adab di parlimen, katanya. Rafizi memetik pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan sekian lama. Rafizi mendakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tapi tanpa kepastian majoriti sokongan di parlimen, dan pengurusi PN itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung parlimen. Sepanjang saya menjadi ahli parlimen pembangkang, saya tak pernah bangun ganggu perbahasan dengan menggunakan standing order seperti yang berlaku dalam pembangkang sekarang. Walaupun pada satu ketika bekas ahli parlimen ketereh mengejek ahli parlimen Pondan, salah Pandan, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya hanya menjawab, umur ketereh tak jauh beza dengan umur ayah saya, dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu, katanya. Rafizi menekan masa yang diperuntukkan untuk ahli parlimen berucap sekitar 5 hingga 7 minit saja. Gunalah peluang itu untuk menyampaikan perkara yang substansif
Lebih-lebih lagi jika pembangkang ketika itu hanya sahajalah peluang untuk mempamerkan kemampuan kita mentadbir dengan cetusan idea lebih baik dari kerajaan. Sebab itu saya kata tadi, pada waktu itu kalau betul Hamzah ni seorang yang bijak bistari dalam ekonomi, kenapa tak cadangkan kepada kerajaan bagaimana cara untuk mengukuhkan kembali mata wang? Kenapa Hamzah tak sebut? Naikkan sajalah OPR. Cadangkanlah. At least, ingat tak dulu siapa nama Muhammad tu? Dia mencadangkan cetak duit. At least adalah juga idea dia. Walaupun kita tak setuju, adalah juga idea dia. Kan? Daripada yang ni, sebut, pecat, tapi idea pun tak. Ni satu lagi tuan-tuan. Dia cerita macam ni. Apa yang berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dipohon oleh Azalina untuk berdasarkan peraturan mesyuarat, standing order. Azalina mencadangkan supaya Perdana Menteri membahas ataupun mengucapkan terima kasih kepada ucapan Yang di-Pertuan Agong. Okay. Now, pembangkang bangkit menggunakan standing order. Sebab ucapan terima kasih ni ada di dalam perkara berapa tah yang J tu, bahawa Perdana Menteri boleh mengucapkan terima kasih. Pembangkang menyatakan bahawa betul boleh ucap terima kasih, tetapi di tengah-tengah perbahasan parlimen nanti, bukan sekarang, kata pembangkang. Kemudian Azalina kata, saya tahu bukan sekarang, tetapi dalam peruntukan standing order boleh ahli parlimen memohon dan boleh dicadangkan, dan kalau pembangkang tidak setuju boleh ambil pungutan suara. Itu yang saya lakukan, kata Azalina. Saya mencadang, kemudian ada yang menyokong cadangan saya supaya terima kasih itu dibuat. Speaker kata, baik, kalau macam tu kita buat pungutan suara. Bila buat pungutan suara, lebih ramai mengatakan setuju daripada tidak bersetuju. Walaupun secara standing ordernya betul perkara itu berlaku bukan sepatutnya, di dalam itu terima kasih itu pada setelah pertengahan atau penghujung Dewan, tetapi tidak ada peruntukan mengatakan tidak boleh diadakan pada awal Dewan. Dan untuk kalau tak bersetuju sekalipun, peruntukan mengatakan bahawa boleh menggunakan pungutan suara. Pungutan suara telah pun dibuat. Mereka tak berhati, mereka walk out. Hanya kerana mereka majoriti. Iyalah, pungutan suara dah menang. Standing order mengatakan, dan tidak ada peraturan pun yang dilanggar. Itu nak ucap terima kasih pun mereka takut, tuan-tuan. Nak ucap terima kasih, Perdana Menteri nak ucap terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana memastikan kestabilan. Kerana apa mereka takut sangat Perdana Menteri ucap terima kasih? Kerana Agong sebut takkan terima lagi agenda ataupun dakyah-dakyah nak menggugurkan kerajaan. Itu je. Itu dia orang takut tu. Kan? So nak ucap terima kasih lah pada Yang di-Pertuan Agong sebab tidak tegas sedemikian. Tetapi ketakutan itu memang menyebabkan mereka semakin panas. Dan kepanasan ini, tuan-tuan, ni berita terakhir saya nak bawa malam ini. Now, tempoh hari Muhyiddin Yassin mengatakan, dia kata, bila disebut tentang cerita, ada satu kes tu lah tentang Muhyiddin Yassin kan, dia kata, saya sendiri dalam kes saya telah dilepaskan kes jana wibawa. Saya dituduh bermacam-macam dalam kes jana wibawa. Jana wibawa ni saya dikatakan korup, tetapi mahkamah telah melepaskan saya. Dia kata, rupanya saya cakap dalam live saya, mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin. Mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin. Yang silap dalam kes Muhyiddin Yassin adalah apa, tuan-tuan? Kesilapan dia pada technical issues, iaitu defektif sewaktu buat charges. Pertuduhan itu ada defektif, menyebabkan hakim Mahkamah Session mengatakan bahawa boleh dibuang. Kes itu DAA, Discharge Amendment kita. So pendakwa raya tak puas hati. So dia pun pergi merayu. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan pada hari ini. Okay. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan projek jana wibawa. Panel 3 hakim Panel 3 hakim yang dipengerusikan
Hadhariyah Said Ali hari ini suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lalu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadhariyah memutuskan pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadhariyah. Pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dan dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukan secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbincangan. Menegaskan bahawa pertuduhan mestilah memenuhi butir-butiran yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dengan dakwaan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan di atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan jana wibawa. 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Sub 1 menuduhnya menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk meminta suapan bernilai 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Buhari Equity, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu terbabit adalah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentang di bawah Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Amla TFPUAA dibaca bersama Seksyen 87 Sub 1 Akta sama. Alright. Wang itu didakwa dicuci dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pengubahan wang haram adalah kesalahan menyamarkan aset kewangan supaya ia boleh digunakan tanpa pengesanan aktiviti haram yang menghasilkannya. Okey. Kes ahli Parlimen Paguh ditetapkan pada sebutan di Mahkamah Session pada 4 Mac ini. Baik. Untuk kes ini tuan-tuan, dia ada berkaitan bila dia dituduh di bawah amla, di bawah rasuah, maka dia akan juga dituduh di bawah amla. So bila dituduh rasuah tersebut diminta dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Amla itu dibicarakan di Mahkamah Session. So tempoh hari amla itu ditunda dahulu pending kepada keputusan berkenaan dengan perkara ini. So sekarang ini perkara ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, maka dengan itu Mahkamah Session boleh meneruskan pendakwaan terhadap amla. Now, boleh tak dia meminta untuk rayu lagi? Boleh. Dia ada satu lagi proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kan, di Mahkamah Persekutuan untuk perkara ini. Dan pada pandangan saya bolehlah, tapi tak tahulah sama ada mereka akan merayu atau tidak tentang perkara ini. So kalau tidak, dan kita tengok macam mana. Alright. So bila dia didakwa, perkara ini didakwa dan diteruskan. So adakah DAA itu discharge interrogator tu akan dibuang? Ya, dia akan dibuang. Kes ini akan diteruskan, pendakwaan itu akan diteruskan. Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. Kan? Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. So daripada situ kita dapat nampak bahawa kes ini diteruskan. Wan Saiful Wanjan ada kes, dia ada kes, menantu Hamzah Zainuddin pun ada kes, menantu dia pun ada kes. Saya kata itu, even Rafizi sebut tadi kan, tuan-tuan ingat dia tutup parlimen, dia tutup negara, buat darurat, tutup parlimen. Tuan-tuan perasan tadi sehingga Ogos 2021. Tuan-tuan, saya baca tadi bahawa perkara ini dilakukan di antara Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Tuan-tuan ingat tak bila parlimen ditutup? Bila darurat itu berlaku? Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan,
berlaku peristiwa-peristiwa ini. Berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bahawa bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah. Sekarang ini mereka yang menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan. So, kalau mereka menolak Zahid Hamidi kerana kluster mahkamah, rakyat patut tolak Zahid kerana ada sebagai kluster mahkamah. So, boleh tak kita kata rakyat wajib tolak Muhyiddin Yassin kerana dia juga adalah kluster mahkamah? Sekian daripada saya. Terima kasih kerana terus mendengar. 3,000, 4,000 yang mendengar kita malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun pukul 1 pagi pun 4,000 orang dengar. Alhamdulillah. Itu yang kita nak semangat tu tak ada. Tapi tak apa. Kalau yang mendengar esok pun mungkin dah tidur, tidak ada masalah. Baik. Itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, hari ini adalah program Majlis Kesyukuran pelantikan saya sebagai ketua cabang yang baru dan juga timbalan ketua cabang saya yang baru, Ajiji, dan juga naib yang baru, saudara Jeb, ataupun Jeb lah, saya panggil dia Jeb. Sekian saja daripada saya. Terima kasih yang terus menyokong, terima kasih yang terus support saya, terima kasih yang bagi kepercayaan kepada saya. Tanggungjawab ini berat, sebab itu dipanggil tanggungjawab. Tanggung ni, kita nak berani menanggung, kita kena berani menjawab. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.